Selamat tengah hari, saya ucapkan kepada Dr. Pistol dan rakan-rakan saya. Nama saya Bui Junyan dan ini merupakan rakan-rakan saya. Nama saya Goi Siang dari kos Electronic dan Electrical Engineering. Hello, nama saya Abdul Azim daripada kos Business Management. Nama saya Muhammad Khawarizmi Nazimuddin dari kos Electrical and Electronics Engineering. Nama saya Chong Zhen Wei, juga dari kos Electrical and Electronics Engineering. Nama saya Chen Wei Shi Luis dari kos Electrical and Electronic Engineering. Sekarang saya ingin membentangkan tentang ulasan dokumentari yang bertajuk daripada Tamadun Cina yang Tembok Besar Cina. Okey, sekarang saya ingin memulakan dengan latar belakang Tembok Besar Cina. Okey, Tembok Besar Cina di dalam bahasa Cina dipanggil sebagai Wan Li Changcheng. Tembok Besar Cina adalah salah satu daripada 7 keajaiban dunia. Tembok Besar Cina merupakan binaan terpanjang yang dibina oleh manusia. Asalnya, tembok ini dibina pada abad ke-9 sebelum Masehi yang bertujuan sebagai tembok pertahanan ketenteraan pada zaman itu. Projek ini melibatkan rakyat tawanan perang dan sesiapa sahaja untuk menjadi buruh untuk membina tembok tersebut. Dengan ini, terdapat hampir 1 juta nyawa kehilangan semasa pembinaan tembok besar Cina dalam perintah Maharaja Qing Shi Huangdi. Maharaja Qing Shi Huangdi telah memanjangkan tembok besar tersebut sehingga lebih 5,000 km. Dan tembok besar Cina telah menjadi lambang Cina. Pada tahun 1987, tembok besar Cina telah dipilih sebagai warisan dunia. Okey, sekarang saya ingin mempersilakan rakan saya untuk meneruskan garis masa tembok besar Cina. Okey, terima kasih Boy Junyang. Saya akan meneruskan dengan membentangkan tentang garis masa tembok Cina. Okey, saya akan membentangkan dia terbagi pada 2 bahagian, iaitu sebelum Masihi dan selepas Masihi. Saya akan membentangkan bagi bahagian kronologi yang pertamanya. Okey, permulaan pembinaan tembok ini adalah 476 sebelum Masihi sehingga 221 Masihi. Pada waktu tempoh pertama ini, pembinaannya adalah sangat basic dan bermula from scratch, bermula daripada awal. Okey. Pembinaan tembok Cina ini bermula daripada zaman berperang antara negeri-negeri seperti Yan, Jin, Qin dan Chu. Negeri-negeri tersebut membinakan kubu untuk mempertahankan sempadan negara daripada serangan-serangan tersebutlah. Dan seterusnya, daripada tahun 221 sebelum Masihi sehingga tahun 207 sebelum Masihi, selepas Cina dinyatukan menjadi satu empire oleh Maharaja Qin Shi Huangdi, baginda telah memberikan perintah untuk membina tembok besar Cina dengan menggabungkan kubu-kubu yang sedia ada di sepanjang perbatasan utara kerajaan. Jadi sebelum ni kubu-kubu itu mengikut setiap negeri itu telah disambungkan untuk membina suatu tembok Cina yang panjang. Okey, Maharaja Qin Shi Huang dari dinasti Qin telah berjaya menyatukan China dengan menyambungkan tembok yang dibina di negeri-negeri lain sehingga panjang tembok tersebut menjadi 5,000 km. Pada waktu ini sehingga tahun 207 sebelum Masihi, tembok ini telah dibina sepanjang 5,000 km. Okey, saya ingin mengepaskan perbentangan ini kepada kawan saya seterusnya, Goh Yu Siang. Ya, saya ingin membentangkan garis masa untuk selepas Masehi, iaitu selepas kejatuhan dinasti Qin. So selepas kejatuhannya, dinasti Han telah meneruskan tradisi membina tembok besar Qin ini. Dinasti Han telah membina tembok yang paling panjang sekali dari Yumen Guan ke Liaodong. Dalam dinasti Han, tembok besar telah dibina sepanjang 10,000 kilometer. Pada tahun 1368 ke tahun 1644, konsep pembinaan tembok ini telah diteruskan oleh General Qi Jiguang pada dinasti Ming. Baginda menggunakan pelbagai sumber untuk mengukuhkan tembok ini. Tujuannya adalah mengelakkan pencerobohan dari serangan dari orang Mongolia di utara. Saya akan meneruskan tentang seni bina tembok besar Cina.
So, tembok ini dibina di dataran penggunungan dan melintasi padang pasir, padang rumput serta padang paya. Ia dibina daripada batu, tanah bumi, tanah liat, dahan pokok, bata, batu pasir, simen dan juga batu terkopak. Tembok ini juga dibina daripada batu bata dan tengahnya diisi dengan simen dan tanah. Tembok besar ini terdiri daripada 3 komponen utama, iaitu laluan pejalan kaki dan kuda, menara pemantau dan dinding tembok. Benting dibina setinggi 10 meter dan lebar 4 hingga 5 kaki ke bahagian atas. Di celahan dinding itu adalah akses jalan yang landai bagi digunakan oleh askar yang menunggang kuda. Setiap tembok terdapat lubang-lubang pengaliran air dan lubang bagi menembakkan ubat beda serta meriam. Okey, seterusnya rakan saya akan membentangkan dengan sumbangan tembok besar Cina. Baik, terima kasih kepada Chong Zhenwei. Baik, untuk sumbangan tembok besar Cina terdapat banyak sekali, namun antaranya ialah pertama sekali, tembok besar Cina telah menggalakkan pembangunan ekonomi Cina semasa dinasti Han. Orang bangsa Han membina tembok besar untuk melindungi hasil pertanian mereka. Seterusnya, tembok ini juga menjadi tempat perlindungan bagi askar mereka semasa peperangan. Selain itu, menara tersebut juga digunakan untuk menyimpan senjata, barang, kandang haiwan bagi dimakan serta bahan makanan kerana tentera yang bertugas di situ perlu menjaga kawasan tersebut untuk tempoh masa yang agak lama. Seterusnya, tembok tersebut penting untuk menjamin keselamatan rakyat daripada ancaman musuh luar. Tembok besar tersebut juga dibina di puncak gunung dan mempunyai dinding di sebelahnya, menyebabkan musuh sukar untuk melancarkan serangan, dan dinding di sebelahnya juga mengelakkan kaum suku nomad daripada merampas sumber-sumber dari China. Seterusnya, api telah digunakan ketika malam untuk berkomunikasi dan memberi amaran, dan pada waktu siang, asap digunakan sebagai medium untuk berkomunikasi. Seterusnya, lambang bangsa Cina juga adalah tembok besar Cina ini. Maksud saya adalah tembok besar Cina ini menjadi lambang untuk bangsa Cina memajukan sektor pelancongan. Dan akhirnya, tembok besar Cina merupakan salah satu daripada 7 keajaiban dunia. Seterusnya adalah nilai dan pengajaran melalui pembinaan tembok besar Cina. Okay, terima kasih Rizin. Dan saya akan membandingkan nilai dan pengajaran melalui pembinaan tembok besar China. Kerajaan China mementingkan kekuatan fizikal binaan. Sebenarnya kekuatan fizikal dan mental perlu dimantau sebelum sesuatu tugas diamanahkan. Seterusnya, dengan tembok besar ini, negara China telah dapat mencatatkan nama mereka di pestada antarabangsa. Kerjasama dan jati diri yang kukuh dalam para tentera. Selain itu, rakyat yang cinta akan negara, mereka dengan rela mengorbankan nyawa diri sendiri untuk membinakan tembok besar ini. Akhirnya, kekuatan luaran dan dalaman amat diperlukan untuk pembangunan negara supaya negara dapat berkembang dengan maju dan dapat bertandingkan dengan negara lain. Sekian, terima kasih.